Sektor industri padi mencatatkan peningkatan 6.4% daripada 6.18 juta ringgit pada tahun 2020 kepada 6.58 juta ringgit pada tahun 2021. Peningkatan itu selaras dengan visi dan misi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mempertingkatkan pertumbuhan keluaran industri pertanian khususnya penanaman padi bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara dan mencapai wawasan Brunei 2035. Pada masa ini, 516 pengusaha melibatkan diri dalam industri penanaman padi. Tahun ini, sektor berkenaan dianggarkan mencapai nilai keluaran 3.87 juta ringgit iaitu 3,097 metrik tan beras. Pihak jabatan telah melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif untuk memajukan ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan di dalam sektor industri padi, seperti usaha untuk meningkatkan produktiviti padi setiap hektar, yang mana ianya fokus kepada pengeluaran dan penggunaan biji benih hybrid. Benih hybrid berhasil tinggi seperti padi sembada 188, terutama sekali di kawasan-kawasan yang mempunyai infrastruktur dan sistem pengairan yang telah dinaik taraf. Pihak jabatan juga telah membukakan kawasan-kawasan penanaman padi baru seperti kawasan kemajuan pertanian Pancur Murai A dan Pancur Murai B seluas 90 hektar. Bagi projek pembukaan kawasan penanaman padi kawasan kemajuan pertanian KKP Kandol, daerah Belait secara komersial berkeluasan 500 hektar, penawaran 54 hektar kawasan kemajuan pertanian Lempaki bagi kawasan penanaman padi baru iaitu lot K1 dan K2. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan turut bergiat aktif dalam melaksanakan kolaborasi penyelidikan bersama dengan institusi-institusi antarabangsa dalam mengenal pasti variti padi berhasil tinggi yang bersesuaian untuk ditanam di negara ini. Bagi meningkatkan lagi hasil padi negara, sistem pemprosesan padi dan beras juga sedang dinaik taraf yang melibatkan pengkorporatan Kompleks Pemprosesan Padi dan Beras wasan kepada Darussalam Assets, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Tempat perhentian-perhentian bas baharu telah beroperasi di kawasan Jalan Kianggeh dan Jalan MacArthur berikutan penutupan sepenuhnya bangunan letak kereta bertingkat yang menempatkan terminal bas Bandar Seri Begawan. Waktu operasi perkhidmatan bas-bas awam setiap hari bermula dari pukul 6 pagi hingga 8 malam mengikut laluan yang ditetapkan. Kemudahan perhentian bas awam yang baharu adalah hanya untuk perkhidmatan mengambil dan menurunkan penumpang sahaja. DART adalah satu aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk mendapatkan perkhidmatan kenderaan di negara Brunei Darussalam dengan cepat. Sistem ini juga membolehkan penggunanya untuk menempah kenderaan mengikut tempat dan tarikh yang sesuai mengikut keperluan pengguna aplikasi tersebut. Mula beroperasi pada bulan Mei 2018, perkhidmatan DART telah menunjukkan permulaan yang amat memberangsangkan dengan pertumbuhan yang drastik sebanyak 457.95% pada tahun 2019. Secara keseluruhan, perangkaan tahunan menunjukkan jumlah penumpang perkhidmatan ini tidaklah begitu terjejas walaupun dalam keadaan negara belum bersedia menerima kemasukan pelancong asing. Tempahan penggunaan DART hendaklah melalui aplikasi itu sendiri, bukan melalui tempahan telefon. Kenderaan DART hendaklah dipasang dengan tanda pengenalan supaya orang tahulah yang kenderaan itu adalah kenderaan DART. Sama juga pemandunya bagi keselamatan hendaklah mempamerkan tanda pengenalannya di dalam kenderaan itu. Dan yang penting juga masa ni DART, diorang ni dibenarkan beroperasi melalui permit lesen. Pecahan data sebulan ke sebulan dari bulan Mac 2020 hingga Disember 2021 jelas menunjukkan semasa tercetusnya gelombang pertama pada Mac 2020 memberikan impak terhadap penurunan tren jumlah penumpang.
Seterusnya diikuti dengan pemulihan setiap bulan sehingga tercetusnya gelombang kedua pada bulan Ogos 2021 yang menunjukkan penurunan sebanyak 63.8% dan jumlah penumpang menurun untuk beberapa bulan berikutnya. So basically misi DART Logistik Sdn Bhd adalah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan kami dan memastikan mereka berasa selamat dan selesa di dalam kenderaan DART. Semua pemandu DART mempunyai lesen memandu kelas 12 dan permit taksi DART untuk membawa penumpang. Pemandu kami pun juga telah pun ditapis oleh polis dan KDN untuk pemeriksaan latar belakang sebelum mereka boleh memandu untuk memastikan pemandu DART tersebut diyakini selamat untuk memandu dan membawa penumpang. Kita biasa mendengar individu mahir dalam membaiki atau mengubah suai kenderaan. Namun, berbeza dengan sekumpulan belia tempatan yang mempunyai kemahiran dalam pembuatan otomotif. Awang Mira Edri Fazrin bin Abdul Rahman merupakan seorang peminat bidang otomotif sejak remaja lagi. Kerana minat, beliau memberanikan diri mendalami selok-belok pembuatan kereta dari seorang mentor, khususnya kereta tahan lasak bagi kegunaan di dalam hutan atau pantai. Menurutnya, untuk menghasilkan sebuah kereta mengambil masa yang lama. Setiap kereta ciptaannya pula memenuhi spesifikasi keselamatan dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Dari segi kepuasan yang Tani dapat apabila melihat hasilnya itu kan sudah selesai. Pasalnya ia ni memakan masa yang lama kan. Kami punya kerja ini kami fokus on macam experimentation, prototyping. Dari sana kami dapat memikirkan problem solvingnya itulah. Beliau mengakui 2 buah kereta bagi antara ciptaannya yang unik setakat ini. Dengan sokongan keluarga, rakan-rakan dan mentor, beliau berharap dapat mencapai impiannya untuk membuka bengkel keretanya sendiri suatu hari nanti. Kami biasanya menerima tempahan yang within our scope lah, within our specialty. Mengikut kemahiran kami, kami ada membuat projek melebihi 10 buah lah sudah. And then every project itu ada punya purpose tersendirilah. Setiap projek itu ada keistimewaannya sendiri. Dengan hanya bermodalkan bajet yang sederhana dan menggunakan peralatan yang sedikit, seorang anak tempatan berhasil membuka sebuah kedai kopi. Berkelulusan sarjana muda dalam perakaunan dan kewangan dari Universiti Brunei Darussalam, Awangku Muhammad Aiman Ayub bin Pengiran Haji Muhammad Isa, 24 tahun, memulakan perniagaan kedai kopi yang dikenali Coffee Ratio pada bulan Disember lalu. Menurutnya, memang tidak dinafikan kedai kopi menjual menu yang sama, namun mereka bersaing secara sehat dan setiap kedai kopi mesti ada peminatnya tersendiri. For Coffee Ratio ni, the most popular thing is kopi turas, which is filtered coffee. This is where I showcase the origin characteristics of each coffee yang I serve. Coffee Ratio menyediakan pelbagai jenis minuman kopi dengan harga yang berpatutan dan menggunakan biji kopi yang berkualiti. Pengaruh media sosial juga memainkan peranan penting dalam mempromosi perniagaan. Kalau future planning is mostly to increase my quality for my customers and creating my own customer base. And inshallah in the near future, well not really near lah, maybe in 1 to 2 years time, inshallah ada another place akan dibuka.